Basikal lajak, anda mungkin pernah dengar dan melihat akan rupa bentuk basikal ini. Trend yang bermula sekitar tahun 2016 yang menyaksikan lambakan penunggang basikal ini di sekitar kawasan-kawasan kampung atau bandar, terutama di kawasan-kawasan cerun yang menuruni bukit, kerana di situlah basikal lajak ini akan beraksi dengan lagak gaya Superman. Dalam video kali ini, mari kita lihat kronologi dan kes tentang basikal lajak yang sedang hangat dibicarakan. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscriber dan aktifkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video informasi yang akan datang. Kes 8 penunggang basikal lajak maut kerani dipenjara 6 tahun, denda RM6,000, Johor Bahru, 14 April. Mahkamah Tinggi di sini semalam menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000 ke atas seorang kerani selepas didapati bersalah atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 5 tahun lepas. Hakim Datuk Abu Bakar kata memerintahkan hukuman penjara ke atas Sam Keting, 27, itu bermula semalam. Wanita itu juga hilang kelayakan lesen memandu selama 3 tahun sebaik menjalani tempoh pemenjaraan dan sekiranya gagal membayar denda, dia boleh dipenjara 6 bulan. Dalam penghakimannya, Hakim berkata pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan yang telah membuktikan dengan jelas intipati kesalahan. Perbuatan responden yang memandu cara melulu atau berbahaya telah menyebabkan kehilangan 8 nyawa. Mahkamah ini mengikuti pendekatan nas duluan yang mengambil kira bilangan mangsa yang terlibat dalam menjatuhi hukuman, kata beliau. Mari kita lihat sedikit kronologi kejadian ini. Pada 18 Februari 2017, 8 remaja lelaki berbasikal maut apabila dirempuh kereta di jalan lingkaran dalam bersebelahan tanah perkuburan Mahmudiah, Johor Bahru pada jam 3 pagi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sulaiman Saleh berkata, 8 remaja yang berumur antara 13 hingga 17 tahun itu maut di tempat kejadian pada 28 Mac 2017. Pemandu wanita itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Trafik Johor Bahru atas pertuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja berbasikal. Sam Keting didakwa memandu kereta secara melulu dan berbahaya hingga mengakibatkan kematian penunggang basikal pada pukul 3.20 pagi 18 Februari 2017 di Jalan Lingkaran Dalam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333, 28 Oktober 2019. Jurujual wanita yang dituduh memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak pada 18 Februari 2017 dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Magistrate Siti Hajar Ali membuat keputusan itu tanpa memanggil Sam Keting, 24, untuk membela dirinya terhadap pertuduhan tersebut selepas pendakwaan gagal membuktikan prima facie di akhir kes pendakwaan. Pada 18 Februari 2021, Mahkamah Tinggi di sini memerintahkan pemandu wanita membela diri atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal lajak 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman, Dr. Shahnaz Sulaiman membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh, Sam Keting. 10 Oktober 2021, Mahkamah Magistrat mengekalkan keputusan untuk melepas dan membebaskan suspek daripada tuduhan memandu secara melulu, hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 4 tahun lalu. Pada 11 Oktober 2021, pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan terhadap pembebasan suspek daripada pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak dan pada 13 April 2022 Mahkamah Tinggi memerintahkan suspek dipenjara 6 tahun dan didenda RM6,000 kerana kesalahan memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak 5 tahun lalu. Tertuduh menyatakan beliau tidak tahu ada aktiviti basikal lajak pada waktu malam dan tiada sebarang amaran terhadap aktiviti berkenaan di situ. Keterangan tertuduh juga dia berada di lorong paling kiri lokasi kejadian iaitu di Jalan Lingkaran Dalam juga bertepatan dengan hasil kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Yang mendapati kenderaan tertuduh sama ada dipandu pada kelajuan 44.5 km sejam atau 75.8 km sejam. Keadaan lokasi kejadian itu juga mendaki bukit yang berselekoh dengan keadaan yang gelap dan tertuduh menyatakan tidak nampak ada kumpulan basikal lajak yang memenuhi ketiga-tiga lorong jalan iaitu di bahu, tepi dan tengah jalan di sebalik selekoh berbukit itu. Walau bagaimanapun, terdapat keraguan tentang identiti pemandu sebenar kerana terdapat saksi mata kewujudan seorang lelaki Cina di lokasi kejadian yang didakwa mungkin rakan tertuduh. Sepanjang perbicaraan bermula Ogos 2017, 46 saksi pendakwaan dan 214 eksibit dikemukakan di mahkamah dan pada 10 November tahun lalu pihak pendakwaan dilaporkan telah memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Magistrat yang melepas dan membebaskan jurujual wanita itu dan kes ini telah dibuka kembali.
Antara remaja yang maut ialah Muhammad Azri Danish Zulkifli 14, Muhammad Syahrul Izwan Azuraimi 14, Muhammad Firdaus Danish Muhammad Azhar 16, Fauzan Halmijan 13, Muhammad Azhar Amir 16, Muhammad Harith Iskandar Abdullah 14, Muhammad Syahrul Nizam Marudin 14 dan Haizat Kasrin 16. Kes ini juga semakin hangat diperkatakan apabila nama bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dikaitkan kerana disebabkan beliau tertuduh tidak dapat untuk diikat jamin. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Najib telah membuat satu kenyataan di laman media sosial rasmi miliknya dan berkata bahawa kes ini tiada kena-mengena dengan beliau kerana beliau tiada lagi kuasa atau hak untuk berbuat apa-apa. Pada hari ini, beberapa ahli pembangkang Dewan Rakyat telah bersuara di Dewan Parlimen mengenai kes ini bagi membenarkan tertuduh membuat rayuan agar hukuman ditangguhkan. Walau bagaimanapun, tertuduh perlu mendapat kebenaran dari Mahkamah Tinggi terlebih dahulu. Manakala Persatuan Netizen Malaysia juga rata-rata tidak bersetuju dengan hukuman yang dikenakan terhadap tertuduh kerana dari sudut logiknya rata-rata netizen menyalahkan ibu bapa mangsa kerana lalai dan membiarkan anak-anak mereka keluar berbasikal pada jam 3 pagi. Antara komen-komen netizen di media sosial seperti, "Pernah nampak budak-budak basikal ni duduk tengah jalan, bila kita marah mereka, mereka akan marah kita balik dan baling guna batu. Bila polis datang mereka bersurai seketika, lepas tu datang balik lepak di kawasan tu." Ada juga pihak mengatakan bahawa tertuduh memandu dalam keadaan yang berhati-hati, tidak mabuk, memakai tali pinggang dan tidak memandu laju. Kemalangan memang tidak boleh dijangka. Kemalangan boleh terjadi di antara dua pihak yang perlu disiasat seterusnya siapa yang bersalah menyebabkan kemalangan. Dalam kes ini, banyak prosedur yang perlu dilakukan dari segi perbicaraan hinggalah kesiasatan, dari mahkamah rendah hinggalah ke mahkamah tinggi. Pelbagai aspek perlu disiasat dengan teliti seperti bagaimana kemalangan boleh berlaku, faktor keadaan jalan di tempat kejadian, waktu, kelajuan memandu dan tahap kesihatan pemandu, semua akan diambil kira. Bagi kes basikal ini pula, adakah kenderaan yang ditunggang ini dibenarkan untuk berada di jalan raya, atau adakah ianya selamat dan mengikuti ciri-ciri keselamatan yang sepatutnya, dan adakah berada pada waktu yang sesuai? Institusi mahkamah adalah tempat untuk memberi dan menuntut keadilan, tidak kira siapa, bangsa dan juga agama. Keadilan seharusnya diberi kepada mereka yang sepatutnya, jangan pula dipolitikkan atau ada unsur-unsur rasuah untuk menentukan keadilan sesuatu kes itu. Yelah, ada budak-budak main basikal tak cukup sifat atas jalan yang dah macam highway, tapi yang dibicarakan ialah standard pemanduan. Jika pemandu memandu ikut standard yang sewajarnya, adakah kemalangan seperti itu akan berlaku? Adakah kes ini sudah selesai? Belum. Tertuduh sudah membuat rayuan 2 kali. Prosedur rayuan ke mahkamah rayuan untuk kes yang berasal dari magistrat ni ada syarat. Syaratnya perlu memohon kebenaran dulu dari mahkamah rayuan, maknanya ada satu langkah tambahan berbanding kes yang berasal dari mahkamah tinggi. Peguam tak boleh mohon izin ini selagi kes belum diputuskan. Bila sudah diputuskan, permohonan makan masa berhari juga. Okey, lepas ni apa pula? Berdasarkan berita, akan ada rayuan dari pihak tertuduh, mungkin juga ada rayuan silang dari pihak pendakwa raya. Untuk geng basikal lajak dan sekutunya, keputusan kali ini tidak memberi hak total kepada sesiapa sahaja untuk membuat sesuka hati atas jalan raya, dan untuk driver kenderaan bermotor, hati-hati, pastikan anda mengikuti standard pemanduan yang telah ditetapkan. Sekian sahaja untuk video informasi kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.